مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah, sebelum kita mulakan kelas, macam biasalah, ini arahan daripada Ustazah Inayah. Kita nak pilih beberapa orang untuk membaca surah Al-Kahfi, ayat hafazan. Boleh? Boleh dengar tak suara saya respon? Minta respon. Boleh. Okay. Boleh. Mantap. Baik Sekejap. Okey. Saya akan buka nama-nama di sini dan saya akan pilih kamu melalui aplikasi ni. Okey. Siap sedia Boleh nampak jelas tak dekat skrin? Kabur. Tak nampak beritahu Aku internet pula masalah. Okey, baik. Kita mulakan Ada mungkin dalam 3 atau 4 orang saya akan pilih untuk membaca ayat hafazan. Okey. Bismillah. 1 2 3. Wardina. Ustaz. Okey, boleh baca surah Al-Kahfi, ayat hafazan kan? Saya tak boleh. Tak boleh. Okey. Tak apa. Next.
Baik, Izyani. Izyani. Izyani 1. Izyani 2. Izyani 3. Tak ada pula. Tak ada Okey, tak apa. Sekali lagi. Lakilah. Cantik. Furqan. Tidak. Izzah Hakidah. Maafkan saya. Izzah Hakidah, Ustaz. boleh? Boleh? Mantap. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Lagi ke? Kan 10 ayat kan? Masa 10 ayat? 10 ayat Berapa ayat Fazan tu? 10. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Baik, terima kasih kepada Izzah Hakidah ya. Okey, baik. Next turn. Dia tak nak pilih lelaki. Aisyah. Ya. Boleh? Boleh. Cantik. Bagus lah. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhi ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Semula. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada saudari Aisyah. Okay, last. Saya nak pilih lelaki lah. Pilih lelaki Siap sedia. Furqan. Ada? Saya. Okey, boleh Furqan? Wakil Boleh, lelaki. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzal ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira allazi qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Satu lagi. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada saudara Furqan. Terima kasih kepada semua, Iza, Aisyah dan juga Furqan. Okey, baik. Kita akan teruskan. Sebelum tu saya akan beri kamu untuk menonton video yang saya paparkan. Bil rumusan nanti saya nak dengar lah rumusan daripada korang semua, apa yang kalian nampak di video ni. Baik, saya mulakan. Assalamualaikum hadirin sekalian. Nama saya Amirul. Hari ini saya akan terangkan secara ringkas apa itu zakat. Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi orang yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat kerana ini adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Jadi, siapakah yang wajib membayar zakat? Mereka adalah yang beragama Islam, seorang yang merdeka, sempurna milik, harta usaha yang baik, cukup nisab, cukup haul dan juga niat untuk berniaga bagi zakat perniagaan sahaja. Zakat pula terbagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah perlu dibayar pada bulan Ramadan sahaja, manakala zakat harta boleh dibayar pada bila-bila masa dengan kadar 2.5% daripada jumlah harta kita. Dan siapakah yang berhak menerima zakat tersebut? Wang zakat tersebut akan diberikan kepada 8 golongan asnaf, iaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, al-ghanimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Jadi, bagaimana kita ingin membayar zakat? Kita boleh berbuat demikian dengan mengunjungi mana-mana institusi zakat berdekatan. Contohnya seperti Lembaga Zakat Selangor. Mereka akan menguruskannya dan mengutip wang zakat untuk diberikan kepada 8 golongan tersebut. Membayar zakat dapat memberikan banyak faedah dan hikmah. Antaranya dapat mengurangkan beban kepada golongan yang susah dan juga mendapat pahala yang berlipat kali ganda.
sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, barang siapa kerjakan kebaikan maka baginya ganjaran 10 kali ganda. Surah Al-An'am ayat 160. Jadi, sudahkah anda membayar zakat? Marilah kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Tidak lupa juga, terima kasih pengeluar zakat dan zakat sangu kerana dapat membantu umat yang memerlukan. Sekian dari saya, kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, baik. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah berkaitan dengan zakat. Tajuk ni agak kita katakan panjang juga untuk dibahaskan. Saya tak tahulah sempat ke tak. Andai kata kalau tak sempat, kita sambung minggu depan lah. Okey. Baik. Dalam buku teks boleh buka muka surat 137. 137. Boleh juga tengok dekat slide ni. Baik, sudah bersedia? Dah. Cantik. Baik. Unit 1, konsep pengurusan zakat. Okey. Saya nak Atta ada Atta? Atta? Komputer tak ada mic ke? Okey, baik, tak apa. Lelaki tak ramai lah. Muhammad Nabil, boleh? Muhammad Nabil nak minta baca ayat ni je. Nabil? Suara tak dengar. Ada ke tak? Sangkut-sangkut. Tak apa. Muhammad Irfan. Ya, Ustaz. Okey, boleh dekat slide tu. Boleh. Maksud, hukum dan dalil nakli zakat. Dari segi bahasa, subur, suci, berkat dan berkembang. Dari segi istilah, mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Dalil wa aqimus solata wa atuz zakah, surah Al-Baqarah ayat 43. Hukum ada dekat slide ni. Hukum zakat dia wajib. Apa maksud dalil tadi? Tak baca. Baca maksud dalil. Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Irfan ya. Baik. Dalam ayat ini, kalau tengok slide, kita tengok slide saya, dalil yang diberikan, dalil nakli zakat ni selalu kita baca. Okey, selalu kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus solata wa atuz zakah, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Zakat ni adalah daripada rukun Islam yang Empat. Mantap, yang keempat. Baik, betul. Jadi ini adalah tajuk kita amat penting lah, sebab dia melibatkan rukun Islam. Okey. Baik, kita lihat dari segi bahasa. Dari segi bahasanya adalah subur, suci dan juga berkat dan berkembang. Subur, suci, berkat dan berkembang. Dari segi istilah, mengeluarkan sebahagian harta. Sebahagian harta ni saya highlight kan. Sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Ditetapkan siapa? Ditetapkan oleh syarak. Baik. Faham tak faham? Maksudnya, kita mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu
Tak kisahlah harta dari segi duit ke barang. Dia kalau zakat ni ada macam-macam, ada dua. Macam kita lihat video tadi, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Cara pembayaran dia nanti kita lihat macam mana. Okey, jenis-jenis dia nanti kita lihat kalau sempat lah. Baik. Mengeluarkan daripada sebahagian harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya. Siapa golongan yang berhak ni? Kita selalu guna istilah ni kalau dalam zakat, iaitu golongan ni dipanggil asnaf. Okey. Dengan syarat-syarat yang yang ditetapkan oleh syarak. Okey, yang ditetapkan oleh agama lah, dalam agama kita. Baik, seterusnya. Asnaf. Ini kita masuk kepada asnaf yang layak menerima zakat. Okey. Minta seorang bacakan. Boleh nampak kan kat slide saya kan? Kalau tak nampak, dekat buku teks boleh. Bacakan fakir, bacakan miskin dan juga amil. Boleh siapa-siapa? Nak saya pilih ke? Haifa Aimuni. Fakir, orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya termasuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Contohnya seseorang yang memerlukan RM10 sehari tetapi dia hanya mampu memperolehi RM3 sahaja. Miskin, orang yang hanya mampu menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidupnya. Contohnya seseorang yang memerlukan RM10 sehari tetapi dia hanya memperoleh RM8 sahaja. Amil, mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Baik, terima kasih kepada saudari Haifa. Baik, kita lihat asnaf yang layak menerima zakat. Golongan-golongan yang layak lah menerima zakat. Beza dia memberi dan juga menerima. Yang memberi ni nanti kita lihat. Menerima ni ada beberapa golongan asnaf ni. Baik, yang pertama fakir. Fakir ni lebih miskin daripada orang miskin. Bahasa mudah dia. Fakir lebih miskin daripada orang miskin sebab apa? Mereka ni tiada harta ni. Tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya. Kalaulah keperluan diri dia pun dia tak mampu, apatah lagi yang lain. Keperluan diri apa? Keperluan asas seperti makan, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Kadang-kadang tu orang yang fakir miskin ni sangat-sangat kita kata tak mampu. Makan pun kadang-kadang nasi putih dengan garam. Dan kadang-kadang pakaian pun koyak. Tempat tinggal apatah lagi. Ramai orang yang fakir kadang-kadang tak ada tempat tinggal langsung. Orang miskin pun kita banyak jumpa yang tak ada tempat tinggal. Kalau ada pun kadang-kadang kalau miskin mungkin dalam hutan kan, kalau kita tengok lah kan. Contohnya seorang yang memerlukan RM10 sehari tetapi dia hanya memperolehi RM3 sahaja. Sepatutnya dia kena ada RM10 untuk mencukupi keperluan asas dia. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Ini contoh. Tapi yang dia ada hanya RM3 saja. Ataupun yang dia ada hanya boleh minum saja. Makan, pakaian, tempat tinggal susah dia nak dapat. Ini orang-orang yang fakir. Dia lebih miskin daripada orang miskin. Okay. Kemudian kita lihat orang miskin pula. Orang yang mampu menampung sebahagian. Saya tekankan ni, menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidupnya. Yang tadi tu kalau yang fakir langsung tak mampu, tak mencukupi. Tapi kalau orang miskin, dia mampu menampung sebahagian sahaja. Contoh kalau kita lihat di sini, seseorang yang memulakan RM10 tetapi dia hanya memperolehi RM8 sahaja. Maksudnya mungkinlah tempat tinggal dia tak ada. Ataupun dia boleh makan tapi pakaian dia tak cukup. Mungkin macam tu.
Kan? Ada orang-orang macam tu. Dekat Malaysia ni ramai orang-orang miskin. Kalau kita lihat macam video-video Ustaz Abid Liu kan, pergi mencari orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Kita nampak dah kat situ. Iaitu golongan-golongan itu, mereka ini layak mendapat asnaf, mendapat zakat. Asnaf yang layak menerima zakat. Okey, baik. Seterusnya amil. Siapa amil ni? Amil ni selalu kita nampak kalau waktu bulan Ramadan. Kan, kita nampak kadang-kadang dekat pintu masjid nak masuk tu, mesti ada seorang pakcik yang duduk dekat situ. Ada meja, ada pusat bayar zakat. Kan? Itulah dia amil, orang yang menerima tu. Yang menerima zakat, bukan menerima zakat, ialah orang yang mengutip zakat. Pemerintah mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan membahagikan zakat. Ini amil. Kan? Kita nampak dekat masjid tu ada orang pakcik lah, seorang pakcik ataupun seorang yang dilantik oleh pemerintah atau pusat zakat untuk mengutip zakat. Kemudian dah habis kutip zakat semua tu, nanti bila ada untuk pembahagian zakat, amil ni juga akan membahagikan zakat kepada orang-orang yang memerlukan, dan amil ini dia pun layak menerima zakat. Okey, pakcik tu layak untuk terima zakat. Baik, seterusnya. Boleh faham Kalau tak faham boleh tanya terus. Baik. Saya nak Fatihah Akmar. Saya Okey, boleh baca boleh Baik, terima kasih. baca mu'alaf Semualah yang ada dekat slide ni. Mu'alaf, hamba, orang berhutang fisabilillah, Ibnu Sabil. Okey. Mu'alaf ialah orang yang baru masuk Islam. Hamba, golongan hamba yang ingin membebaskan diri mereka. Orang yang berhutang ialah orang yang dibebani hutang untuk keperluan asas diri serta tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang bermusafir dengan tujuan yang diharuskan syarak kemudian terputus perbelanjaannya. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari. Siapa tadi? Fatihah. Okey, baik. Mu'alaf. Mu'alaf ni kita tahulah kan siapa dia. Orang yang baru memeluk agama Islam. Mereka ni layak menerima zakat. Pusat zakat akan mengagihkan pembayaran zakat itu kepada mu'alaf. Baik, yang seterusnya adalah hamba. Hamba golongan hamba yang ingin membebaskan diri mereka. Kalau zaman sekarang ni tak ada dah hamba. Jangan kita cari pula hamba. Kita hamba Allah je. Tapi hamba manusia ni belum. Bukan belum lah, tak ada langsung. Okey, zaman sekarang ni tak ada. Yang ada orang gaji lah. Tapi orang gaji bukan hamba. Dia tak layak pun menerima zakat. Okey. Hamba ni selalu pada zaman dahulu lah. Kan, waktu perang, kan, tawanan-tawanan perang itu dijadikan sebagai hamba. Kalau mereka ni Islam dan mereka ini nak bebaskan diri, maka mereka layak mendapat zakat, menerima zakat. Baik, seterusnya orang yang berhutang. Ini kena bagi pencerahan jelas sikit lah. Sekarang ada kawan-kawan yang berhutang, dia minta zakat ke orang. Betul? Bahaya. Baik, orang yang dibebani hutang untuk keperluan asas. Ni nampak. Bukan suka-suki nak minta zakat. Untuk membeli keperluan asas diri serta tanggungjawab dan tidak mampu membayarnya. Orang yang berhutang ni, dia banyak hutang lah, kan? Tapi sampaikan dia tak mampu nak beli keperluan asas, dia boleh memohon dan dia boleh menerima. Sampai keperluan asas dia, macam makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dia tak ada. Sebab apa? Hutang terlalu banyak. Tak mampu nak jalankan tanggungjawab, nak bagi nafkah kepada anak bini dia. Dia tak mampu, jadi dia layak menerimanya. Boleh buat permohonan
di pusat zakat. Siapa yang agak-agak susah tu, banyak sangat hutang tu, pergilah mohon. Tapi kalau setakat hutang, kita makan minum pun mak ayah jaga ya. Jadi tak payahlah. Baik, fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah ni, yang berjihad di jalan Allah. Semalam saya mengajar tingkatan 1 tentang jihad. Jihad ni jangan kita nampak hanya berperang pada jalan Allah. Tapi mereka-mereka yang jihad ni banyak. Jihad ilmu ada, macam-macam jihad ada. Macam kita sedang berjihad juga. Jihad kita ni fisabilillah lah, iaitu jihad mencari ilmu, belajar. Kita dikira jihad. Orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau macam tu kita boleh ke minta zakat? Elak tu. Itu semua kena jumpa pusat zakat, tanya. Kan? Ada orang pelajar yang minta untuk bermohon zakat. Kalau keluarga dia tak mampu kan, ada boleh dibenarkan. Baik. Memang itu adalah asnaf lah yang layak menerima zakat. Kemudian Ibn Sabil. Apa dia Ibn Sabil? Orang yang bermusafir dengan tujuan yang diharuskan syarak, kemudian terputus perbelanjaan. Dia nak pergi musafir kan, tapi perjalanan musafir itu diharuskan syarak lah, benda yang dibenarkan oleh syarak. Bukannya musafir untuk melakukan maksiat, nak pergi tempat yang penuh dengan maksiat, bukan. Tidak. Itu tidak diharuskan syarak. Bahkan kalau pergi ke tempat yang haram, maka haramlah hukum dia kan. Tapi ini disebut Ibn Sabil bermaksud orang yang bermusafir dengan tujuan diharuskan syarak, kemudian terputus perbelanjaan. Maksudnya dia pergi, katakanlah dia pergi nak mencari ilmu. Orang zaman dulu, pada zaman ulama-ulama kita dulu, Al-Imam Syafi'i contohnya, Al-Imam Maliki, Imam Hambali, mereka ni kalau mencari ilmu, mereka berjalan bermusafir, bukan jauh. Macam Imam Syafi'i kan, Baghdad, pergi tempat-tempat yang jauh lah, dengan berjalan kaki sahaja. Mereka ni tidak, kalau pergi jauh-jauh, tak ada perbelanjaan kan, mereka layak menerima zakat. Itu contoh mudah. Orang-orang terdahulu kalau pergi bermusafir memang jauh-jauh dan perbelanjaannya terputus, tidak ada bekalan, dia tidak ada duit untuk beli makanan, maka mereka ini layak untuk menerima zakat dari tempat tersebut. Okey. Kita pun kalau bermusafir, kalau mencari ilmu kan, zaman sekarang ni mungkinlah kurang, tapi mungkin juga ada orang-orang pelajar-pelajar yang cari ilmu di luar negara. Dalam negara pun boleh. Yang penting dia bermusafir dan dia pergi dengan tujuan yang diharuskan oleh syarak. Kalau mencari ilmu ni bukan sekadar diharuskan, bahkan jadi wajib bagi orang-orang yang digelar sebagai pelajar. Baik, seterusnya hikmah pensyariatan zakat. Okey, saya nak pilih Wan Muhammad Arif. Okey, boleh baca pemberi. Mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah serta menjauhi sifat bakhil, melahirkan sifat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Okey, baik. Terima kasih kepada Wan. Baik, kita lihat pada pemberi dulu. Hikmah pensyariatan zakat terhadap pemberi. Pemberi ni orang yang bagi zakat lah. Yang pertama, mendidik jiwa memberi zakat dengan sifat pemurah. Okey, Allah ni dia tahu dah manusia ni kadang-kala kedekut, nak sedekah pun susah, nak bagi hadiah pun susah. Maka dia wajibkan satu kaedah, satu amalan
untuk mendidik hati kita. Mendidik hati orang-orang yang membayar zakat ni dengan sifat-sifat pemurah. Bila kita bayar zakat kan kita bagi duit, kan? Kita bagi duit. Kalau dalam kadar yang terdahulu, zaman dahulu, bayar zakat ni bukan guna duit. Dia ada guna beras, ada guna kurma, ada guna gandum. Ini zaman dahulu. Tapi sekarang kita di zaman moden ni kita menggunakan duit untuk bayar zakat. Okey, ada pengiraan-pengiraan dia. Jadi kat sini nak mendidik hati kita untuk menjadi seorang yang pemurah. Kan? Allah dah tetapkan satu amalan yang wajib dan kita dididik oleh Allah Ta'ala sendiri dengan amalan yang kita lakukan. Ini hikmah dia. Kalau kita, kalau sedekah kan amalan-amalan yang sunat. Kan? Sedekah, beri hadiah, itu kan amalan sunat. Tetapi bila amalan sunat ni ramai orang tak lakukan. Jadi Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka yang mampu, yang layak memberi zakat untuk membayar zakat. Okey, itu yang pertama. Baik, yang kedua, melahirkan sifat taat kepada perintah Allah. Ini sudah pastilah. Dan bila kita dah melakukan amalan zakat, kita dah melakukan rukun yang keempat ini. Bayar zakat itu kan satu perintah Allah dan kita mentaati perintah Allah. Baik, yang ketiga, mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Orang yang membayar zakat ni, okey, dia pasti, ini janji Allah. Janji Allah, dia akan dapat hidupnya di dunia dan di akhirat kejayaan, kecemerlangan, keberkatan. Sebab apa? Dia melakukan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ini. Dia dah bayar zakat, dia dah mengamalkan satu perintah Allah, nescaya Allah akan mudahkan. Allah akan bagi dia kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Okey, baik. Seterusnya bagi penerima. Wardina Safia. Penerima, membersihkan hati daripada hasad, dengki dan iri hati terhadap golongan kaya sebagai sumber modal bagi golongan miskin untuk menjana ekonomi keluarga, meringankan bebanan orang yang berhutang daripada belenggu hutang, Okey, meningkatkan ada lagi. meningkatkan keyakinan mu'alaf terhadap Islam. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Wardina. Baik, kita lihat hikmah pensyariatan zakat terhadap penerima. Orang yang menerima zakat itulah. Macam asnaf tadi kan, golongan-golongan yang menerima zakat. Baik, apa dia yang pertama? Yang pertama adalah membersihkan hati daripada hasad dengki dan iri hati terhadap golongan kaya. Kadang-kadang bila kita ni tak mampu, kan, kita jenis yang tak mampu, duit tak ada, apa semua, kita tengok orang kaya mesti kita rasa dengki. Betul? Mesti ada rasa cemburu, ada rasa iri hati dengan orang kaya. Jadi hikmah dekat zakat ni, bila diberikan kepada penerima, Allah jaga hati dia supaya hati dia tidak dengki dengan orang lain. Sebab apa? Orang kaya tu akan bagi zakat kepada dia, kan? Tapi melalui cara yang ditetapkan oleh pusat pengurusan zakat. Okey. Yang kedua, meningkatkan keyakinan mu'alaf terhadap Islam. Ini yang paling kita katakan kalau dalam menerima zakat ni, tekankan mengenai mu'alaf sebab mereka ini baru memeluk agama Islam. Jadi mereka ini kepercayaan dan keyakinan dia terhadap Islam akan lebih ditingkatkan, akan dapat ditingkatkan. Sebab apa? Dia melihat adab dan akhlak orang-orang Islam ni suka memberi lah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita membayar zakat, Allah mengajarkan kita sifat pemurah. Jadi orang-orang mu'alaf dia akan dapat hasil daripada pemberian itu
kepada diri dia, dan dia akan melihat orang Islam ni hatinya mulia, hatinya pemurah, bagi orang duit, bagi orang makan, bagi orang minum, sentiasa membantu orang. Maka dekat situ keindahan Islam dan keindahan akhlak akan terlihat oleh orang-orang mualaf. Maka mereka ni akan inilah hikmah dia. Okey, akan lebih yakin dan lebih percaya bahawa Islam itu agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi daripadanya. Ini hadis Nabi. Baik, seterusnya. Meringankan beban orang yang berhutang daripada belenggu hutang. Ini macam kita sebut tadilah, kan? Di antara golongan yang menerima zakat adalah orang yang berhutang. Jadi bila orang yang berhutang itu dapat zakat, maka akan ringankanlah beban dia. Okey, beban dia akan teringan sebab apa? Bantuan duit dapat, kan? Bantuan makanan, bantuan minuman dan sebagainya, pakaian, tempat tinggal mereka dapat, maka bebanan yang mereka tanggung tu dapat diringankan. Okey, baik, seterusnya. Masyarakat. Volunteer, ada sesiapa? Ada? Sayyidatul Humairah. Boleh? Ada tak? Tak ada kan? Anissa. Anissa, boleh baca masyarakat? Boleh. Okey. Masyarakat mengeratkan ikatan ikhwah dan kasih sayang sesama Islam. Kedua, merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Ketiga, saling membantu antara satu sama lain. Keempat, meningkatkan syarak Islam. Okey, baik. Terima kasih saudari Anis. Baik. Untuk hikmah kepada masyarakat pula. Okey. Yang pertama, mengeratkan ikatan ukhuwah dan kasih sayang. Okey. Dapat kita kata ikatan itu dapat dieratkan. Ikatan kasih sayang, ikatan ukhuwah dapat dieratkan apabila pemberi dan penerima ini memenuhi rukun Islam yang keempat ini, iaitu bayar zakat. Jadi pemberi bila memberi, menerima dapat zakat, kedua-duanya akan terdidik dengan ikatan kasih sayang dan juga ukhuwah sesama Islam. Yang kedua, merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Bila pemberi daripada golongan-golongan yang kaya membayar zakat, maka ini akan mengeratkan, macam tadilah, mengeratkan ikatan kasih sayang dan akan hubungan di antara golongan yang kaya dan juga golongan yang miskin tidak dibezakan dengan harta mereka. Sama-sama bantu-membantu, yang ini membantu, yang ini menerima bantuan. Okey. Yang ketiga, saling membantu antara satu sama lain, macam saya sebut tadilah. Okey, baik. Seterusnya, kita masuk ke unit yang kedua, iaitu jenis zakat. Okey, kita masuk dengan lebih detail. Okey, ini yang saya sebutkan tadi, jenis zakat ni ada 2. Baik, saya bacalah. Jenis zakat ini terbahagi kepada 2. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat harta. Apa itu zakat fitrah? Baik, saya tekankan di sini. Zakat fitrah bermaksud mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf
dan orang yang di bawah tanggungan dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan syarak. Okey. Yang pertama tadi apa? Mengeluarkan harta. Yang kedua, seorang yang mukallaf. Yang ketiga, di bawah tanggungan. Tanggungan siapa? Tanggungan yang mukallaf ini tadi. Okey, tanggungan orang yang mukallaf. Yang keempat, syarat tertentu dan tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak. Ada 5. Ingat. Yang pertama masuk fitrah ini mengeluarkan harta tertentu. Siapa yang kena keluarkan? Orang-orang yang mukallaf. Mukallaf ni apa? Apa maksud mukallaf? Ada boleh bagi tahu? Apa maksud mukallaf? Volunteer. Ada? Boleh tulis kat chat pun boleh. Tak ada? Okay, tak apa. Mukallaf ni orang yang bertanggungjawab lah dalam Islam kan. Kita semua ni bila dah balik apa semua, mukallaf adalah beberapa syarat mukallaf ni. Macam orang-orang yang telah remaja, dewasa, mereka ni mukallaf dalam agama Islam. Mukallaf ni orang yang bertanggungjawab atas diri dia untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mereka yang bertanggungjawab, mukallaf ini. Baik. Dan orang yang di bawah tanggungannya. Contoh, saya bagi contoh. Siapa orang mukallaf dalam zakat ni? Contoh mudah kita, ayah kita lah. Ayah kita. Ayah kita ni adalah orang yang mukallaf. Di bawahnya ada mak kita. Ada kita. Ada adik-beradik kita. Ini dia. Maka dekat sini, di bawah tanggungan ayah kita adalah inilah. Mak kita, adik kita. Ini bahasa mudah lah. Okay? Bahasa mudah untuk kita faham. Baik, seterusnya. Dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan syarak. Okay? Ada syarat-syarat dan ada tempoh masa yang dalam Islam menetapkannya. Okay? Baik, seterusnya. Dalil nakli mengenai zakat fitrah. Kita sentuh bab zakat fitrah dulu. Okay, baik. Saya nak minta siapa ya? Najma. Najma boleh? Najma. Ustaz. Okey, baik. Boleh Yang dalil ni. Dalil nakli tu dengan maksud dia. Okey. Dalil nakli zakat fitrah. An Abni Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadana على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. Riwayat Muslim. Maksudnya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayat bahawa Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas manusia dengan mengeluarkan satu gantang kurma atau satu gantang gandum ke atas setiap orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan Muslim. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Najma. Baik. Setakat ni, ada yang tak faham tak? Kalau tak faham boleh tanya. Tanya dekat chat ke, nak bersuara pun tak ada masalah. Ada yang tak faham? Semua faham? Setakat ni? Baik, Alhamdulillah. Baik, seterusnya. Kita masuk pada dalil nakli zakat fitrah. An Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadana 'ala nas. Ini dia. Saya sentuh, saya highlightkan dekat sini.
fitri zakatul fitri min Ramadan, ke atas manusia, 'alan nas. Kita lihat kalau zakat fitrah ni selalulah kita tengok bulan Ramadan, kan? Ada pakcik macam saya cakap tadi. Sa'an min tamrin au sa'an min sya'ir. Ini adalah kadar dia. Kita kata kadar. Kadar zakat tu apa dia? Ala kulli hurrin au abdin zakarin au untha minal muslimin. Riwayah Muslim. Daripada Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas siapa? Ke atas manusia. Dengan mengeluarkan satu gantang kurma atau satu gantang gandum. Gantang ni apa? Gantang ni Ustaz, yang handsome tu lah. Oh, kok gantang sih? Bukan. Itu bukan gantang yang kita nak. Gantang tu saya lah. Okey, gurau saja. Gantang kurma. Gantang ni istilah macam mana ya cakap Kalau dalam istilah lain dipanggil syak. Lagi payah nak faham. Syak macam itulah. Kan? Tak apa, nanti kita tengok di bawah tu apa dia bagi. Satu gantang kurma dan satu gantang gandum ke atas setiap orang yang merdeka. Ni orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan muslim. Okey, hadis ni nak bagi tahu kewajipan zakat. Waktu bila? Saya tekankan di sini. Yang pertama, wajib zakat. Ni tengok kat skrin saya. Yang kedua, bila? Ramadan. Pada bulan Ramadan. Ke atas siapa? Manusia. Siapa manusia tu? Ni, yang Rasulullah bagi tahu ni, orang yang merdeka atau hamba lelaki dan perempuan muslim. Lelaki hamba lah, atau perempuan muslim. Okey. Ini dia. Wajib zakat Ramadan. Waktu bila? Waktu bulan Ramadan. Pada siapa? Ke atas siapa? Ke atas manusia. Kepada siapa? Lelaki, perempuan, hamba lelaki atau hamba perempuan muslim, ataupun orang yang merdeka. Kadarnya apa? Kalau dalam hadis ni disebut satu gantang. Saya tak tahu ini istilah Indon ke istilah Melayu. Tak apa. Syarat wajib zakat fitrah. Okey. Ada tak siapa lagi? Sofia Irdina. Adakah? Tak ada. Baik, tak apa. Muhammad is Danish. Ada Ustaz. Okey, cantik. Baca syarat wajib zakat fitrah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Yang ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungannya pada malam dan siang hari raya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, wajib. Selepas terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Yang kedua, sunat. Sebelum solat hari raya Aidilfitri. Yang ketiga, haram. Selepas terbenam matahari pada hari raya pertama. Yang keempat, makruh. Selepas solat hari raya Aidilfitri sehingga sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Yang kelima, harus di sepanjang bulan Ramadan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Is Danish.
Okey. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama, Islam. Sudah pastilah. Sudah pasti Islam. Yang pertama Islam. Yang kedua, hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ini dia. Kalau dalam isu ni banyak sangat persoalan-persoalan berkaitan dengan kehidupan. Kadang-kadang tu orang yang baru lahir dan sebagainya. Baik, saya bagi satu contoh. Hidup pada akhir bulan Ramadan. Contoh, 30 Ramadan adalah hari akhir dan awal bulan Syawal. Selepas buka puasa, ni dah akhir Ramadan dah, esok nak raya dah. Selepas buka puasa tu, tiba-tiba kita dapat berita yang mak kita bersalin dekat hospital. Baby nak keluar dah. Baby keluar dah waktu tu. Waktu lepas buka puasa tu. Kita bila dalam kalender Islam, bila masuk saja maghrib, kita dah masuk hari keesokannya. Maksudnya kita dah 1 Syawal dah malam tu sebenarnya. Okey, jadi dekat sini apa hukum dia? Hukum dia wajib. Wajib membayar. Jadi ayah kita kena cari amil untuk bayar zakat. Wajib dia pergi mencari. Ini hukumnya wajib. Baik. Sebenarnya mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungan pada malam dan siang hari raya. Ini orang-orang yang wajib bayar zakat. Contoh kita tengok mudahlah ayah kita kan. Kita kan mampu bagi kita makan. Ada harta yang lebih mampu bagi diri dia makan. Keluarganya makan. Jadi mereka ini wajib bayar zakat fitrah. Baik. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Okey, ini juga termasuk hukum-hukumnya. Yang pertama wajib selepas terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Ini yang saya cakap tadi. Lepas kita buka puasa tadi di akhir Ramadan, dia dikira wajib. Kan katakanlah kita dapat adik baru, mak kita baru bersalin, kan baru bersalin. Betul-betul lepas maghrib tu azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahirlah seorang adik yang baru. Wajib ayah kita bayar zakat. Yang kedua, sunat. Bila? Sebelum solat sunat hari raya Aidilfitri. Pagi itulah. Kan? Pagi-pagi itu sebelum nak tunaikan solat. Itu hukumnya sunat. Yang ketiga, haram. Bilanya haram? Selepas terbenam matahari pada hari raya pertama. Selepas maghrib lah, mudah senang ceritanya selepas maghrib. Kan? Raya pertama tu, selepas maghrib raya pertama tu. Waktu tu dah hukumnya haram untuk bayar zakat fitrah. Ini kena faham elok-elok. Okey. Yang keempat, makruh. Apa dia? Selepas solat hari raya Aidilfitri sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Yang tadi hukum dah haram. Waktu bila? Lepas terbenam matahari. Senang cakap selepas waktu maghrib. Waktu maghrib raya pertama itu haram. Yang kedua, selepas solat sunat Aidilfitri tu, habis dia bagi salam apa semua, waktu tu adalah hukumnya makruh kalau kita nak bayar zakat fitrah. Sehingga bila? Sebelum maghrib. Sebelum maghrib 1 Syawal tu. Dah faham Kemudian harus di sepanjang bulan Ramadan. Inilah yang selalu kita lihatlah dekat masjid kan. Ayah kita bayar waktu bila. Ada yang bayar awal Ramadan, ada yang bayar pertengahan Ramadan, ada juga yang bayar bukanlah hujung-hujung Ramadan tu, tapi mungkin 25 Ramadan kan, 24 Ramadan. Ini hukumnya harus, okey, harus bayar zakat tu wajib. Cumanya waktu tu diharuskan bayar zakat. Baik. Zakat harta last sampai kita habis kelas pukul 10.10 sampai kita habiskan zakat harta. Zakat harta ni banyak. Kita masuk dulu zakat harta yang secara ringkasnya. Baik. Zakat harta. Zakat harta yang pertama tanaman dan buah-buahan. Ini termasuk dalam zakat harta.
Yang kedua, haiwan ternakan. Kalaulah keluarga kita ada haiwan ternakan kan, bela lembu ke, bela kambing ke, apa-apa sajalah yang berkaitan dengan haiwan-haiwan ternakan. Ada juga yang menternak khinzir. Itu wajib ke haram hukum dia? Yang sudah pastilah haram kan, haram dan tak wajib membayar zakat. Sebab apa? Khinzir kan boleh pun. Itu orang Islam tak boleh lah. Orang bukan Islam tu dia punya pasal lah kan. Yang ketiga, emas, perak dan mata wang. Ni kalau kita ada emas cukup haul dan nisab, nanti kita lihat apa itu cukup haul dan nisab ya. Cukup haul dan nisab kita kena bayar semua ni. Bayar berapa persen tu ada kiraan dia. Nanti kita lihat. Yang keempat, perniagaan. Kita lihat ada apa perniagaan kita. Dah banyak untung dan sebagainya. Boleh, kalau mampu bayar zakat, kita bayar zakat. Yang kelima, galian dan rikas. Ada kita katakan sumber-sumber semula jadilah kan. Rikas ni tak silap saya maksudnya barang-barang yang macam contoh kita tanam dekat bawah tanah tau. Contoh macam sumber-sumber emas ke, perak ke, galian ke, apa-apa berlian ke dalam bawah tanah tu, itu dipanggil rikas. Kalau salah mohon beri teguran ya, ada Ustazah Inayah ya. Mohon beri teguran kalau salah. Baik, seterusnya dalil nakli zakat harta. Saya bacalah ya. Kita nak kejar masa sikit. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah At-Taubah ayat 103. Maksudnya, ambillah sebahagian zakat daripada harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dan juga menyucikan mereka. Ini dalil zakat harta. Ambil, Allah kata ambil sebahagian daripada harta mereka. Harta ni mana? Yang ada ni lah. Ini kan. Tanaman, haiwan, emas, perniagaan, galian. Mereka ni banyak harta. Kalau tak adalah mereka ni kaya, mampu untuk menternak binatang, mampu untuk tanam buah-buahan kan, jenis kebun yang besar-besar tu, ada emas, ada perak. Kalau orang miskin, orang fakir, dia tak akan mampu benda-benda macam tu. Barang keperluan pun dia tak mampu, apatah lagi yang besar-besar ni. Okay? Jadi orang yang wajib bayar zakat harta ni adalah orang-orang yang memiliki inilah yang kita baca tadi. Baik. Untuk apa? Untuk sedekah lah kan. Allah ajar untuk kita sedekah ni. Okay. Kemudian supaya dengan sedekah itu tadi, zakat itu tadi dapat membersihkan mereka. Ni dapat membersihkan mereka dan juga menyucikan mereka. Membersihkan dan menyucikan mereka. Bukan dah mandi membersihkan orang ni, membersihkan orang yang kaya ni. Tapi dengan cara apa? Membersihkan harta-harta mereka, menyucikan harta-harta mereka. Ini tujuan zakat harta. Baik, syarat mengeluarkan zakat. Ini dia, kita lihat. Ini penting ya. Orang yang bayar zakat ni, apa dia punya syarat? Yang pertama, Islam. Sudah pastilah Islam. Cukup haul. Apa itu cukup haul? Okay. Cukup haul itu adalah tempoh masa. Okay. Tempoh masa selama setahun. Okay. Faham tak? Tempoh masa selama setahun. Contoh, saya bagi satu contoh. Seseorang itu dia menyimpan emas. Dia beli pada hari ini, pada 25 hari bulan 8 2021, dengan kadar nisabnya yang ditentukan, dan cukuplah kadar nisab dan nanti saya beritahu apa itu nisab. Dalam masa setahun dia simpan emas tu, pada tahun depan 25 hari bulan 8 2022, cukup 1 tahun dia simpan emas.
maka dia wajib membayar zakat. Okey, zakat apa? Zakat harta. Okey, zakat harta. Maksudnya kat sini tempoh masa 1 tahun tu. Itu haul. Tempoh masa 1 tahun. Yang kedua, cukup nisab. Okey, apa itu cukup nisab? Cukup nisab ni adalah kadar apa? Kadar nilai tu. Nilai apa ni Ustaz? Contoh kalau emas, kan? Kalau mengikut negeri-negeri, macam negeri Selangor, contoh, emas ni pula ada dua. Ada emas perhiasan, emas yang barang kemas tu, dan juga emas simpanan. Kita pernah dengar tak gold bar? Ataupun emas yang petak tu, ataupun dinar. Emas dinar macam duit shilling tu. Okey. Kalau menurut syarat yang ditetapkan oleh negeri Selangor, nisab itu berjumlah 85 gram. Contoh, 85 gram. Kita ada emas 85 gram. Okey. Saya tunjuk contoh je. Okey. Dekat tangan saya ni, boleh nampak tak? Ya, tak nampak Sekejap. Saya besarkan. Okey, boleh tengok ni. Saya keluarkan. Okey, ni contoh emas. Emas dinar. Nampak? Guys. Ni. Okey, nampak Ini dinar. Kalaulah kita memiliki nilai emas seberat 85 gram dan kita cukup haul. Cukup haul ni tempoh masa, dan cukup nisab iaitu 85 gram. Kita ada 85 gram, kita simpan selama setahun, maka wajib ke atas kita untuk membayar zakat harta. Okey, boleh faham Kemudian sempurna milik. Sudah pastilah barang-barang ni, harta ni kita punya. Memang kita punya lah. Baru boleh kita bayar zakat. Kemudian yang terakhir adalah merdeka, bukan golongan hamba. Orang-orang yang merdeka macam kita ni bebas. Bebas. Orang yang merdeka, mereka ni wajib mengeluarkan zakat. Zakat apa? Zakat harta ni tadi. Okey. Okey, setakat ni ada yang tak faham tak? Jelas tak semua? Jelas. Baik, alhamdulillah. Semua okey kelas kita pun dah pukul 10. Saya nak buat quiz sedikit. Okey. Inilah dia pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan zakat. Okey. Kita ni diberi tanggungjawab. Belum lagi lah. Kita semua yang masih belajar ni belum lagi diberi tanggungjawab. Bahkan kita ni boleh mendapat zakat. Boleh menerima zakat. Okey. Kita ni layak sebab kita ni ada seorang pelajar. Kita boleh dipanggil Fisabilillah, atau kita boleh digelarkan Ibnu Sabil. Tapi kita belum musafir lah. Kalau kita belajar nanti dekat luar negeri, kan, yang jauh-jauh daripada rumah kita layak sebenarnya. Dan layak boleh mohon permohonan zakat itu. Dan bagi mereka, kalau ayah kita tak bayar zakat, kan, zakat fitrah ke, ada harta lebih ke, mak kita bersimpan barang kemas yang banyak. Nilai barang kemas, kalau barang kemas ni lain barang kemas dengan barang simpanan ataupun barang gold bar tadi, dinar tadi, nilai dia bukan 85 gram. Maksudnya barang kemas tu kalau kita ada seberat 85 gram, itu belum cukup nisab lagi. Kita belum cukup nisab lagi. Tapi kalau kita ada barang kemas yang beratnya saya tak ingat berapa, Ustazah boleh ingat tak berapa nilai gram emas tu? Dia ada nilai-nilai yang ditetapkan. Kalau lepas nilai tu, okey, kita wajib bayar zakat. Ada dua syarat. Cukup nisab, cukup haul. Kalau kita punya harta tu cukup kedua-dua ni, bayarlah zakat. Okey. Next. Okey, setakat itu saja. Sebelum tu kita nak buat quiz. Okey, quiz. Boleh buka. Sekejap, saya akan bagi link lah. Sekejap Minta maaf lambat sikit.
Internet okey. Okey, saya bagi link. Tanya apa tadi? Saya tanya nilai kadar nasab haul nisab. Nisab. Emas perhiasan. 78 gram kalau saya tak silap lah. Ni yang barang kemas 78 Rasanya beratus tak silap. Kalau barang kemas Saya tak pasti. Nanti okey, saya tak apa. balik. Nanti saya cari balik. Okey, baik. Saya share link quiz. Dekat chat tu saya ada share. Boleh buka. Bukan quizzes Blue Cat nama dia. Boleh masuk. Boleh tekan link yang saya bagi tu. ID dia 496758. Kita ada berapa pelajar? Ramai ni, Alhamdulillah 21, 22 tak silap. Lagi 20 pelajar kita. 21, 22. Ada lagi tak? Okey, cantik. Okey, 20 pelajar. Ada lagi? Ada masalah lain ke apa? Bagi tahu Ustazah Inayah kata 800 gram. Kalau kita ada 800 gram barang kemas, cukup haul, cukup nisab, kita wajib kena bayar. Okey. Siapa-siapa yang banyak sangat barang kemas ada sampai ke lengan, daripada tangan ujung jari sampailah ke bahu tu, bolehlah bayar zakat. Kan? Okey, ada lagi 2 orang ke tak masuk? Ke dah masuk dah semua? Tunggu sekejap, lagi seminit. Ada lagi? Kalau
Kalau tak ada, kita masuk start terus. Kurang 1. Tadi 21, 20 pula. Boleh semua? Okay, kita start 3. Makin kurang pula orang ni. Aku nak start. Ada 20. Okay, lagi. Tadi 21. Ada lagi tertinggal ni. Kalau ada masalah semua beritahu Okay, 20 tak apalah. Boleh kita start Oh, okay, ada lagi. Ada lagi. Tadi kita start. Okay, 21 orang Okay Okay, 22. Ada lagi. Okay, 3, 2, 1. Safiyah dan juga Hidayatul Syifa diikuti Iza. Hampir-hampir saja ke garisan penamat. Ya, final standing. Nampaknya Aziati memenangi kuis ini. Tahniah diucapkan kepada Aziati, Hidayatul Syifa dan juga Iza. Tahniah. Okey, baik. Alhamdulillah semua. Baik. Sebelum saya nak tamatkan kelas ini, marilah sama-sama kita mengambillah iktibar daripada apa yang kita belajar hari ini. Okey, apa yang wajib itu kita lakukan, perkara-perkara yang wajib kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menamatkan kelas, saya nak beri sedikit
peringatan kepada semua lah, ya. Sama-sama kita menjaga iman kita. Kita jaga iman kita, kita memperbanyakkan salawat ke atas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, di akhir zaman ni selawat itu adalah bagi seorang Muslim ianya adalah wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mewajibkan ke atas kita untuk berselawat. Okay, berbanyakkan selawat kita agar iman kita terjaga, agar syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat syafaat itu. Okay, jadi perbanyakkanlah selawat. Banyak lagi kebaikan selawat. Di antaranya kita hidup di akhir zaman ni. Dah hujung zaman dah kita ni. Okey, banyakkan selawat. Apa yang wajib kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Okey, jadi perbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, memberikan kita syafaat. Allah Taala membantu kita, membantu seluruh keluarga kita, menjaga kita, melindungi kita daripada segala ujian dan penyakit wabak-wabak ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan ya. Kasih Ustaz. Ustazah.